Berhormat Paripunta, saya jemput Yang Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih Puan Pengurusi. Saya merujuk kepada butiran 020300 kos sara hidup dan penyelidikan. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, mantan Menteri KPDN, pernah membuat satu jangkaan ataupun prediction bahawa gula ini boleh menjadi bom jangka kepada negara ini. Dia akan meledak dan memberikan kesan kepada harga barang kerana hampir semua masakan di Malaysia ini menggunakan gula. Ya. Dan pemangku Menteri KPDN juga telah menyatakan dalam satu sidang media baru-baru ini bahawa gula mentah ini telah meningkat 100% harganya. Dan kita pun tidak ada mengeluarkan gula dalam negara kita ini. Yang ada adalah kita kawal harga gula ini pada paras RM2.85 bagi 1 kilo. Dan sejak daripada tahun 2018. Sedangkan harga pasaran gula di peringkat antarabangsa ini telah meningkat jauh. Jadi kekhawatiran saya di sini adalah syarikat-syarikat, dua syarikat yang mengeluarkan gula ini sampai satu masa dia tidak mampu lagi untuk menampung kos ataupun menawarkan kos yang berpatutan yang ditetapkan oleh kerajaan ini. Dan bila ini berlaku, ia akan menyebabkan masalah yang besar kerana dia tak mampu lagi untuk mengeluarkan gula dalam negara kita ini. Maka itu saya mencadangkan supaya kajian perlu dibuat oleh KPDN untuk mencari penyelesaian ini. Mungkin salah satu penyelesaiannya adalah kita terpaksa apungkan juga gula ini, tetapi diselaraskan dengan subsidi bersasar. Yang kedua berkenaan dengan butiran 0400 program skim penstabilan harga minyak masak. Ada peningkatan daripada 500 juta kepada 840 juta. Tapi kita juga menyatakan bahawa kemungkinan ianya tidak cukup. Ya. Dan kita ada pengalaman dalam hal urusan minyak ini kaitan dengan kitarisan ini. Saya juga dengan Timbalan Menteri juga pernah ada pengalaman ini, ya, melihat bahawa minyak masak kita ini berada di luar daripada negara kita yang sepatutnya tidak berlaku. Dan kitarisan ini telah berlaku begitu lama sekali. Maka saya mencadangkan bahawa kita perlu gunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah ini. Dua kaedah yang saya cadangkan. Pertamanya, kita buat satu kaedah tracking bagi setiap paket minyak itu. Tracking number ini akan memberikan kebaikan di mana KPDN boleh mengesan secara real time pada satu masa itu di mana paket minyak ini berada. Di luar negara kah? Di dalam negara kah? Ya. Dan juga satu lagi yang perlu juga diberi penekanan tentang pengurusan kewangan secara cashless ini, ya. Daripada kilang kepada pembungkus, kepada pemborong dan peruncit ini, saya cadangkan supaya kita buat cashless. Jadi bila cashless, tidak ada buat secara tunai, semuanya menggunakan secara online, jadi kita boleh trace dari awal di mana kedudukan minyak kita pada waktu itu, ya. Maknanya kalau ada penyelewengan ini, pattern ini kita dapat kesan, mungkin tidak cepat, tapi mungkin dalam tempoh tertentu kita akan dapat kesan berdasarkan pattern ini di manakah penyelewengan itu berlaku, ya. Dan juga saya juga nak dapat satu pandangan bagaimana peniaga-peniaga kecil ini, ya. Peniaga-peniaga kecil ini dia tak mampu untuk menggunakan minyak tanpa subsidi. Diperlukan minyak subsidi ini, tapi peraturannya dia tidak boleh sebenarnya. Tapi dia peniaga kecil yang memerlukan bantuan memerlukan minyak subsidi ini. So bagaimana? Kumpulan ini perlu kita tackle supaya mereka tak tertinggal dalam arus perniagaan ini, ya. Seterusnya juga berkenaan dengan inisiatif Payung Rahmah ini, tahniah, terima kasih kepada kerajaan yang telah meningkatkan, ya,
peruntukan daripada 43 juta kepada 200 juta. Saya kira ini adalah satu hasil kejayaan, satu legasi yang telah dilaksanakan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tapi kita melihat ada penurunan dari segi produk-produk rahmah ini. Umpamanya dah banyak disebut tadi tentang menu rahmah, sudah ada penurunan ya. Dan kerajaan perlu melihat ada satu nafas baru bagaimana kita boleh usahakan supaya ianya segar semula ya. Dan jualan rahmah pula saya kira sangat baik dan memberikan kesan yang baik kepada rakyat kerana rakyat dapat kesan secara langsung jualan ini dilaksanakan ya, dan sambutannya sangat baik. Cuma kawalan terhadap pembeli-pembeli daripada warga asing ini kita tak benarkanlah ya untuk mereka membeli daripada jualan rahmah ini ya. Cuma saya nak bertanya tentang program kad menu mesra yang baru dilancarkan baru ini dan sangat tepat dengan masanya. Saya nak tahu berapakah banyak kad dan berapa ramai pengusaha yang telah menyertai kad menu rahmah ini ya. Dan yang terakhir adalah butiran 040 Ringkaskan 100 masa surat ya, tamat. sikit lagi ya. Kenaan dengan program khusus bertugas di luar negara ni, saya minta dijelaskan secara terperinci kenapa berlakunya peningkatan 66% ataupun 1 juta. Apakah KPI yang ditetapkan supaya setiap lawatan dan atau khusus ini yang dihadiri benar-benar memberikan manfaat kepada negara dan kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Saya jemput Yang Berhormat